Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, malam ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Sabtu yang keempat, anjuran Masjid Al-Mukhlisin Alam Damai, menggunakan kitab Masailut Tauhid. Masalah-masalah, persoalan-persoalan berkaitan ilmu tauhid yang disusun oleh guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Samman Kati rahimahullah taala, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Sampai kita ke muka surat 29 daripada nuskhah terbitan Akademi Jawi Malaysia. Kita akan masuk kepada tajuk baru, iaitu kenyataan sifat-sifat salbiyah. Soalan: nyatakan apa makna salbiyah dengan ijmal secara keseluruhan, dan sebutkan dengan tafsil. Tafsil lawan pada ijmal. Kalau ijmal secara menyeluruh begitu saja. Kalau tafsil maknanya terperinci satu persatu, berserta dalil-dalilnya bagi tiap-tiap sifat. Kerana i'tiqad yang benar itu ditakrifkan dengan i'tiqadun jazimun mutabiqun lil haqqi an dalil. Tiga elemen. Pertama, dia mesti keyakinan yang jazam, yakni yang putus, tidak ada ragu-ragu. Yang kedua, mestilah mutabiqun lil haqqi, kena bertepatan dengan hakikat yang sebenar. Kalau yakin perkara yang batil, itu tidak dipanggil akidah yang benar. Kemudian an dalil, keyakinan itu terbit daripada dalil. Sehingga kan para ulama berbincang, adakah sah iman seseorang yang dia yakin dan keyakinan dia itu betul, tinggal lagi tak ada dalil. Kalau tanya dia kenapa dia percaya Allah wujud,
dia kata sebab orang lain percaya. Saya pun percaya. Tapi apa dalil saya tak tahu. Sah atau tidak iman dia. Sebahagian ulama mengatakan tidak sah. Dan pendapat yang lebih kuat mengatakan masih sah tapi orang itu berdosa. Kerana apa? Kerana meninggalkan kewajipan mengetahui dalil. Ini dalam bab akidah. Adapun dalam bab fiqh, kerana fiqh ini memerlukan kemahiran untuk seseorang itu mampu berinteraksi dengan dalil, maka secara umumnya orang yang tidak sampai kepada peringkat ulama mujtahid yang mahir betul-betul dalam pelbagai cabang ilmu sehingga boleh mengeluarkan hukum hakam direct daripada Quran dan hadis, maka orang itu wajib bertaklid. Beza kan? Akidah dia jangan taklid, mesti kena tahu dalil. Fiqh kena taklid sebab tak mampu berinteraksi dengan dalil. Dalam bab fiqh yang dilarang taklid hanya ulama-ulama yang sudah sampai level mujtahid. Mereka tak boleh taklid. Sebab itulah misalnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, walaupun beliau berguru dengan Imam Malik rahmatullah alaih, tetapi setelah Imam Syafi'i umur lebih kurang 15 tahun, para ulama yang memerhatikan keilmuan beliau telah memberi satu pengiktirafan bahawa beliau sudah boleh berfatwa. Maka ada sahaja fatwa Imam Syafi'i tidak sama dengan fatwa guru beliau Imam Malik rahimahullah ta'ala, kerana beliau sudah mujtahid. Maka apa yang beliau ijtihad dan dapati itulah kebenaran, beliau tidak boleh tinggal semata-mata ikut pada guru beliau, tak boleh. Demikian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, ya, murid kepada Imam Syafi'i, tapi ada sahaja fatwa-fatwa Imam Ahmad bin Hanbal tak sama dengan fatwa Imam Syafi'i, kerana Imam Ahmad bin Hanbal satu masa telah sampai martabat mujtahid, sudah tidak boleh taklid. Tapi lain daripada level-level mujtahid ini, iaitu majoriti umat Islam, bahkan majoriti sahabat. Sahabat Nabi bukan semua mujtahid. Maka mereka ini wajib bertaklid kepada fatwa mujtahid. Jadi itu beza, ya, antara akidah mesti tahu dalil, sementara fiqh hanya yang mujtahid yang dibebani untuk berinteraksi dengan dalil. Yang bukan mujtahid ambil hasil yang telah siap diproses oleh para mujtahid. Sebab itu ditanya soalan itu terus dengan dalil, sebab ini akidah. Pertama, tanya apa makna salbiyah secara umum. Kedua, tanya apa makna salbiyah secara terperinci. Ketiga, tanya mana dalil sifat-sifat salbiyah ini. Baik. Jawapan. Sifat salbiyah itu iaitu yang menunjukkan di atas menafikan sesuatu yang tidak layak dan tidak patut bagi zat Allah Ta'ala. Ini secara ijmal. Salbi ini dalam bahasa Arab dia bermakna negatif. Negatif. Sebab itu disebut al-anasir al-salbiyah, unsur-unsur negatif. Anasir itu pun asal bahasa Arab, ya. Unsur-unsur yang negatif disebut anasir salbiyah. Jadi salbiyah itu maknanya negatif. Jadi macam mana ada sifat-sifat yang negatif pada Allah pula? Bukan maksud negatif tu macam yang kita faham. Maknanya fungsi sifat itu is to negate, untuk menafikan yang tidak layak dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu 5 sifat. Pertama, sifat qidam. Apa fungsinya? Menafikan permulaan bagi wujud Allah. Kerana permulaan bagi wujud Allah itu tak layak untuk Allah. Untuk makhluk, ya. Makhluk yang wujud pasti wujud semenjak bila. Tapi kalau tanya Allah wujud semenjak bila, soalan itu tak valid. Kerana permulaan bagi wujud Allah itu tak layak. Tuhan kalau ada permulaan, tak mungkin. Setiap yang wujud selepas tidak wujud pasti diwujudkan. Ya, kalau diwujudkan, majlis ilmu itu sesuai bersila atau macam tahap awal atau macam tahap akhir. Kalau orang
tua, mungkin kita rasa dia ada uzur. Kaki dia ada uzur. Orang muda lagi, cuba elakkan berlunjur. Baik, jadi baqa menafikan perakhiran bagi wujud Allah Ta'ala. Kalau makhluk, dia ada expiry date dia. Bila dia akan binasa. Maka binasa bagi Allah tu tak mungkin. Maka datang sifat baqa untuk menafikan perakhiran bagi wujud Allah Ta'ala. Yang ketiga, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Terjemahan cara lamanya, bersalah-salahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Bahasa mudah fahamnya, iaitu Allah tak sama seperti makhluk, makhluk tak sama seperti Allah. Maka ini menafikan persamaan. Hati-hati kan, ajaran-ajaran sesat, dah dia pula jadi Tuhan. Atau Tuhan pula jadi menjelma jadi dia. Itu dinafikan. Yang keempat, qiyamuhu ta'ala binafsihi. Terjemahannya berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Itu terjemahan. Tapi bukan maksud berdiri, parah juga. Bila kita kata tak boleh tafsir ayat Quran Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yang ditafsirkan berarti Allah duduk atas arsy, tak boleh. Dia kata kenapa tak boleh? Kamu belajar sifat 20, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Oh, berdiri boleh, duduk tak boleh. Bukan. Bukan berdiri maksudnya macam itu. Berdirinya dengan sendiri ini menafikan Allah Ta'ala berhajat kepada yang lain. Itu maksud berdiri sendiri di sini. Bukan maksud berdiri yang kita faham daripada duduk kita bangun berdiri, itu bukan. Kemudian yang kelima dan terakhir dari sifat wahdaniyah, daripada sifat salbiyah, namanya wahdaniyah. Terjemahannya esa. Tapi kan kita kata salbiyah ni fungsinya menafikan. Jadi menafikan apa tu? Kalau dalam bahasa lama dia kata menafikan berbilang-bilang. Dalam bahasa mudahnya menafikan banyak. Berapa Tuhan? Tak ada berapa. Berapa tu dinafikan. Kalau orang, ya, berapa orang datang? Berapa banyak makanan nak order? Ya. Berapa pakaian nak tempah? Itu makhluk. Boleh kita berapa-berapa kan. Bahkan yang mulia-mulia pun berapa malaikat yang wajib kita tahu. Berapa bilangan malaikat sebenar, Allah yang tahu. Berapa bilangan rasul. Kan para rasul ni adalah makhluk Allah yang mulia. Tapi tidak dinafikan berapa daripada mereka. Boleh kita tanya berapa Nabi? Ya Allah, lantik. Ya. Tapi berapa Tuhan dinafikan. Jadi ini secara ringkas, ya. Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih, dan juga wahdaniyah. Sekarang secara tafsil berserta dengan dalil. Tafsil maknanya terperinci, maka satu persatu. Makna qidam, erti qidam kalau kita translate sedia. Maknanya, maksud daripada sedia itu adalah menafikan permulaan bagi wujud Allah Ta'ala, atau dengan arti kata lain, yakni ada Allah Ta'ala itu tidak didahului oleh Adam. Adam, Ain, Dal, Mim. Ain, Dal, Mim. Adam bahasa Arab maknanya tiada. Allah wujud, makhluk juga wujud. Tapi beza wujud Allah dengan wujud makhluk. Antara bezanya apa? Wujud Allah tidak didahului oleh tiada. Sedangkan wujud makhluk didahului oleh tiada. Tiada dulu baru ada. Baik. Lawannya baharu. Lawan di sini saya terpaksa sebut, maksudnya opposite. Bukan lawan makna fight. Malam ni Selangor lawan apa? Itu fight. Saya sebut ni kenapa? Kerana saya dengar sendiri dan saya lihat sendiri dengan mata kepala satu orang berkuliah di sebuah surau. Dia ni mu'allaf. Dan masa dia baru masuk Islam, dia diberi latihan dan ilmu oleh Perkim. Ya, Perkim bagi dia knowledge tentang Islam. Tapi dia mempelekehkan pengajian sifat 20. Dia pandang sifat 20 ni lekeh.
Sebab dia kata kalau belajar sifat 20 ni confuse. Jadi dia ceritalah pengalaman dia. Dia kata masa mula-mula dia belajar dekat Perkim, dia diajar Allah wujud, lawannya tiada. Jadi kata dia, oh macam mana? Asalnya Allah wujud, lawan tiada. Itu lawan lain. Ini bukan cerita Ultraman lawan raksasa. Kan? Lawan tu fight. Yang bila kata Allah wujud, lawannya tiada, artinya opposite. Opposite of wujud adalah tak wujud, atau dalam bahasa lain tiada. Jadi kasihanlah semata-mata kerana beliau tak faham makna lawan, beliau memandang negatif kepada pengajaran sifat 20. Jadi kita terangkan awal-awal, lawan di sini bukan maksudnya fight, tapi maksudnya adalah opposite. Kalau ada, lawannya tiada. Kalau kidam, maknanya sedia ada, lawannya baharu. Itu mustahil. Kalau Tuhan dikatakan baharu, mustahil. Kerana sebagaimana yang kita sebut, setiap yang baru wujud mesti diwujudkan. Tak mungkin wujud dengan sendiri. Dan tak mungkin mewujudkan diri sendiri. Maka mesti diwujudkan oleh yang lain. Kalau dah diwujudkan oleh yang lain, pasti itu bukan Tuhan. Yang diwujudkan oleh yang lain itu namanya makhluk. Tuhan maknanya wujud tidak ada permulaan. Dalil akal. Dalil ada dua jenis dalam bab akidah ni. Satu dalil akli dan satu juga dalil nakli. Ketepikan golongan yang anti dalil akli. Ada. Ini kejadian sebenar, datang komen, kata dia, saya dalam bab akidah Ustaz, saya berpegang dengan Quran dan Sunnah. Alhamdulillah lah, bagus. Tapi sambung lagi. Sambung tu je tak bagus. Saya berpegang dengan Quran dan Sunnah, saya tak guna akal, kata dia. Bila dia cakap saya tak guna akal, kita dapat detect sudah kena penyakit, ingat lagi, BBAK. Apa dia penyakit BBAK? Biar bodoh asal confident. Sebenarnya penyakit itu bodoh. Saya ikut Quran hadis, saya tak guna akal. Oh, Quran hadis tak bagi guna akal kah? Tidakkah selama ini Quran dan hadis yang mendorong manusia supaya menggunakan akal? Afala ta'qilun? Kenapakah kamu tidak menggunakan akal? Bahkan orang yang masuk neraka itu, lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka ada hati yang mereka tidak ambil faham. Bahkan orang masuk neraka mengeluh, lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalaulah dahulu kami mahu mendengar atau mahu menggunakan akal, tidaklah kami tergolong daripada ahli neraka. Jadi salah satu sebab masuk neraka tidak guna akal. Hati-hati. Ada orang dikata pegang Quran hadis tak guna akal. Ini menfitnah kepada Quran dan hadis. Seolah-olah Quran dan hadis ini adalah agama yang direka-reka. Dogmatik. Percaya saja. Sebab agama dah kata macam tu, kamu percaya saja. Tidak. Agama Islam ni agama sebenar. Maka dia selari dengan akal yang sihat. Bukan agama yang bercanggah dengan akal. Maka dalil akal adalah salah satu daripada dua dalil. Dan dalil akal ni dia lebih luas cakupan dia. Kalau dalil nakal, dalil Quran hadis, dia hanya untuk orang yang sudah beriman. Kita kata, kamu kena percaya Allah wujud tidak ada permulaan. Ini dalil dia. Kita pun Tapi kalau kita bercakap dengan orang-orang yang kafir, jangankan kata kita nak kata Allah wujud tidak ada permulaan. Allah wujud tu pun kita kena hujah dengan dalil akal. Ada antara orang kafir, dia kata Tuhan tak wujud. Sebab tak nampak dengan mata kepala. Dia tak kena guna dalil akli. Dalil akal atas yang demikian itu, iaitu Allah wujud tidak ada permulaan, iaitu sekiranya Allah Ta'ala itu baharu, maknanya baru wujud, nescaya berkehendak ia kepada yang membaharukan, iaitu yang mewujudkan dia. Maka tak kala itu, jadilah ia daur atau tasalsul. Baik. Cerita daur dan tasalsul ni adalah cerita hujah secara ilmiah. Tapi sebenarnya boleh faham Allah wujud tidak ada permulaan dengan pemikiran yang simple. Pemikiran orang kampung pun sudah boleh faham. Contoh misalnya ada satu budak, katakan umur dia 7-8 tahun, budak darjah 1, budak darjah 2. Jadi budak-budak kampung dulu kan dia suka main di luar rumah. Sekarang ni budak-budak kita dalam rumah je main game kan.
main gadget. Dulu budak-budak kampung dia pergi memancing, panjat pokok, plastik burung, main baling slipper, macam-macam lah. Jadi dia main. Dia balik rumah, mak dia baru nak masak. Dia tanya, mak nak tanya. Ada apa, kata mak dia? Kamu dah sudah main ke belum? Belum. Cuma saya balik sekejap nak tanya mak. Apa dia? Tadi masa saya main, saya nampak ada macam-macam jenis pokok, saya ada nampak macam-macam jenis binatang, saya nampak tupai, saya nampak monyet. Habis tu, dah saya nak tahulah siapa yang cipta semua ni. Kan kereta ada kilang dia, rumah ada tukang dia. Siapa yang cipta semua ni? Dia tanya mak dia. Mak dia kata Tuhan lah, Allah lah yang cipta semua ni. Oh macam tu. Okey. Dia pun pergi sambung main. Kemudian dalam 10-15 minit dia patah balik, datang balik. Mak dia tanya, ada apa lagi, dah habis main ke? Belum, nak tanya soalan lagi. Cepatlah, dia kata dia, mak nak masak ni. Nanti ayah kamu balik nak makan. Tadi kan mak kata semua benda yang saya nampak tu Allah yang ciptakan. Betul. Habis itu siapa yang ciptakan Allah? Dia tanya macam tu. Kan? Siapa yang ciptakan? Allah. Jadi mak dia sebagai orang kampung, dia boleh jawab simple saja. Dia kata, kamu ni, Allah tu kan Tuhan. Mana pula Tuhan kena cipta? Kalau Tuhan kena cipta, bukan Tuhan dah pergi main. Jangan kacau mak nak masak ni. Jadi walaupun jawapan tu simple, tapi betul. Tak mungkin Tuhan diciptakan. Kalau diciptakan namanya itu makhluk. Tapi ada orang, dia tidak akan berpada. Budak tadi mungkin dia dah puas hati dengan jawapan ibu dia, kerana dia tanya nak tahu. Ada orang dia bukan tanya nak tahu, dia tanya nak bangkang. Atau dia tanya sebab nak hentam. Biasanya yang tanya sebab nak hentam, dia tak akan faham. Kalau tanya nak tahu, insya-Allah boleh faham. Jadi ada orang dia nak hentam. Dia kata, saya tak boleh terima. Kamu kata Tuhan wujud tidak ada permulaan. Kerana kalau setiap benda yang wujud itu diciptakan. Kalau kamu kata Tuhan itu wujud, tentulah Tuhan diciptakan. Dia pusing macam tu. Dia tidak sesimpul budak tadi. Budak tadi hanya nak tahu saja. Dia nak berhujah. Makanya lah ulama datangkan konsep daur dan tasalsul ini untuk putuskan terus syubhat-syubhat seperti itu. Apa dia kata? Dalil akal atas yang demikian itu, iaitu Allah Ta'ala wujud tidak ada permulaan. Kerana jika sekiranya Allah Ta'ala itu baharu, iaitu ada permulaan, nescaya berkehendak ia kepada yang membaharukan, kepada yang menciptakan dia. Maka tak kala itu jadilah ia daur atau tasalsul. Dua ya. Apa dia daur? Daur ni asal maknanya pusingan, roundabout. Kalau kita pergi ke negara Arab, kita tanya dia, tanya lokasi ya, kita tanya aina dukan, kat mana kedai? Dia jawab indadur, dekat dengan daur, maknanya dekat roundabout. Daur ni dari segi bahasa maknanya sesuatu yang berpusing ya, roundabout. Baik. Jadi ia adalah berpusing seperti tungku yang tiga, macam kat kedai-kedai kopitiam tu, ada setengah tu dia masih pakai bangku yang kaki tiga tu. Yang pertama berkehendak kepada yang kedua, yang kedua berkehendak kepada yang ketiga, dan yang ketiga pula berkehendak kepada yang pertama. Apa maksudnya tu? Baik. Kalau orang tu tak boleh terima, kita kata Allah wujud tidak ada permulaan, maka barangkali dia akan jadi macam ini. Dia akan fikir, siapa cipta alam? Dia jawab, Tuhan, Allah. Kemudian timbul persoalan, siapa cipta Allah? Sepatutnya pada ketika itu dia jawab, Allah wujud tidak ada permulaan, oleh itu Allah tidak ada pencipta. Tapi kalau dia tak stop at that point, maka dia akan kata Allah diciptakan oleh Tuhan lain lah. Allah Tuhan, maka yang menciptakan Allah tu Tuhan lain. Katakan Tuhan A, dan akan timbul persoalan, siapa yang ciptakan Tuhan A? Tuhan B. Siapa yang ciptakan Tuhan B? Tengok jam, nak masuk kerja dah ni. Allah lah balik. Allah dicipta oleh Tuhan A, Tuhan A dicipta oleh Tuhan B, Tuhan B dicipta oleh Allah. Mustahil. Daur itu satu perkara yang mustahil. Atau
tasalsul. Tasalsala ya tasalsalu tasalsulan, iaitu rantaian yang berhubung tak putus-putus. Yang tadi kawan hamba Allah tu masih kerja. Yang hamba Allah ni pula dah pencen, banyak masa termenung dia. Nah, siapa ciptakan Allah? Tuhan A. Siapa ciptakan Tuhan A? Tuhan B. Siapa ciptakan Tuhan B? Tuhan C, Tuhan D, Tuhan E. Akhirnya orang tanya, mana atuk kamu lama tak nampak masuk hospital? Kenapa? Seminggu tak makan nasi. Pasal apa pula? Asyik fikir siapa cipta Tuhan. Kan tak mungkin bersambung-sambung tak putus. Maka kalau kamu tidak boleh terima Allah wujud tidak ada permulaan, maka ia akan berlaku salah satu dari dua yang mustahil. Daur itu mustahil, berpusing macam itu mustahil, bersambung-sambung tak putus-putus itu juga mustahil. Maka pastilah Allah Ta'ala wujud tidak ada permulaan. Tapi kan Ustaz, saya susahlah nak bayangkan Allah wujud tanpa ada permulaan. Betul lah tu. Bila kamu tak boleh bayangkan Allah itu bagaimana, wujudnya Allah tanpa ada permulaan itu kamu tidak boleh bayangkan, kenalah tu. Sebab memang Allah tidak boleh dibayangkan. Kenapa? Kerana kamu tu makhluk. Maka apa sahaja yang kamu bayangkan itu makhluk. Maka bayangan kamu itu pasti tidak sama seperti Allah. Bila kamu sampai satu peringkat kamu dah tak boleh bayangkan Allah, ya betul lah tu. Ya. Jangankan kata kita nak bayangkan Allah wujud tanpa ada permulaan. Kita nak bayangkan Allah melihat segala-galanya pun tak boleh. Kita hanya boleh melihat ni je, depan belakang tak nampak. Ada binatang-binatang yang lebih hebat boleh nampak lebih luas angle dia. Tapi kita ni hanya boleh nampak depan. Kita tak boleh bayangkan nampak depan belakang. Macam mana kita nak bayangkan nampak segala-gala yang wujud? Memang tak boleh bayangkan. Kerana itu adalah Allah. Allah bukan sesuatu yang kita nak bayang-bayangkan. Okay. Jadi, bila jelas bahawa daur dan tasalsul itu mustahil, maka pasti Allah Ta'ala itu bersifat kidam, yakni wujud tanpa ada permulaan. Apakala adalah perkara tersebut itu bagi Allah Subhanahu Wa Taala tetap tidak didapati sesuatu apa daripada alam ini. Kerana bukanlah ia wajibul wujud. Manakala Allah pula diciptakan, Allah boleh wujud, boleh tak wujud. Bergantung pada pencipta. Tak mungkinlah. Kerana yang jaizul wujud tidak mampu menciptakan. Tak percaya tengok kita. Kita mampu cipta apa? Macam-macam Ustaz. Cipta handphone, cipta kipas, cipta lampu. Bukan kita cipta. Kita hanya combinekan saja benda yang Allah dah cipta. Kita mungkin cairkan, kita mungkin bekukan, kita mungkin putarkan, kita mungkin bentukkan, kita mungkin ikatkan. Tapi yang namanya mencipta daripada tiada, tak mampu. Hanya yang wajibul wujud yang boleh mewujudkan sesuatu daripada tiada. Mana dalil naqli? Mana dalil Quran hadisnya? Kita ambil daripada ayat suci Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, huwal awwalu wal akhiru. Dialah Allah yang awal, yakni tidak ada permulaan. Ini bukan awal nisbi. Kalau makhluk awal masih lagi ada permulaan. Tadi untuk sembahyang maghrib, siapa yang awal sekali datang masjid? Saya. Oh, awal tu nisbah. Sebelum kamu datang, masa asar tadi dah ada orang datang pun. Masa zuhur pun dah ada orang datang. Itu awal nisbah. Tapi bila sebut Allah al-awwalu, maka itu maksudnya tidak ada permulaan. Wal akhiru, berarti tidak ada perakhiran. Yang kedua, makna baqa'. Baqa' artinya kekal. Kalau kita translate, baqa' maknanya kekal. Adapun makna atau maksud daripada baqa' adalah menafikan kesudahan bagi wujud Allah Ta'ala. Atau dengan arti kata lain, yakni ada Allah Ta'ala itu tidak dihubungi akan dia oleh adam atau binasa. Maknanya pada hujung mula dan hujung akhir tidak ada yang namanya tiada. Wujud Allah tidak ada permulaan dan wujud Allah juga tidak ada perakhiran. Jangan cuba bayangkan, kerana itu Allah. Kalau kamu nak menafikan, mustahil. Lawannya iaitu binasa. Binasa Tuhan itu mustahil.
Makhluk macam mana hebat pun binasa kita boleh terima. Tapi kalau Tuhan binasa, itu jadi cerita kartun lah. Jadi cerita komik lah pula. Tuhan macam-macam jenis Tuhan. Tuhan ni lawan dengan Tuhan ni kalah, Tuhan ni menang. Itu cerita kartun. Cerita dongeng. Kalau realiti, tak mungkin Tuhan binasa. Jika ia binasa, bukanlah ia qadim, bahkan baharu. Kerana yang binasa itu dia tidak mesti wujud. Dia hanya boleh wujud. Kalau boleh wujud, itu tidak qadim. Padahal telah pasti kita telah sabitkan bahawa Allah Ta'ala itu bersifat qidam. Mana dalil naqalnya? Kata Allah Ta'ala itu tidak ada perakhiran. Iaitu firman Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Terjemahan direknya, dan akan kekallah wajah Tuhanmu yang maha besar lagi maha mulia. Itu terjemahan direct. Sebab itu kita tak boleh menterjemahkan semua ayat-ayat Quran, terutamanya ayat-ayat yang mutasyabihat, dengan makna yang literal. Kalau terjemah makna yang literal, maknanya bila hari kiamat nanti semua je binasa kecuali muka Allah. Macam mana tu? Kan mereka kata Allah ada muka yang sesuai dengan Allah lah. Allah ada tangan, tapi tangan yang sesuai dengan Allah lah. Ya, Allah ada betis, tapi betis yang sesuai dengan Allah lah. Jadi kalau ikut ayat ni, tangan Allah binasa, betis Allah binasa. Ya, yang tak binasa hanya muka Allah saja. Bukan begitu. Kita rujuk pada tafsir ulama-ulama yang muktabar, ulama-ulama mufassirin. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, tu erti kekalah zat Tuhan. Allah tu sendiri yang kekal. Dan Zul Jalali wal Ikram ini merujuk kepada zat Allah Ta'ala. Next, insya-Allah di muka surat 30, sifat salbiyah yang seterusnya, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Apa makna bersalah-salahan Allah Ta'ala dengan baharu itu? Apa makna dia? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.